Pusat pemberian vaksin berskala besar bakal diwujudkan di setiap negeri. Sindiket lindungi pemandu lori SPRM tahan 44 suspek. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 16 Mac 2021 bersama saya Muhammad Shah Musa dan rakan jurubahasa isyarat Karunisa Kur Abdullah. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Seperti biasa, kami bawakan lintas langsung negeri-negeri yang bakal dimulakan dari Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi yang akan membawakan laporan mengenai kerjasama Jabatan Kesihatan dan hospital swasta dalam mempercepatkan pengeluaran keputusan ujian COVID-19. Seterusnya kita ke Sabah bersama Muhammad Syahrizam Awang. Antaranya mengenai program bakul makanan demi bantu penduduk di Kampung Lingkudu, Keningau yang dikenakan PKPD. Akhir sekali, Azlina Kamarudin di Negeri Sembilan akan meninjau konsep baru pasar malam kabin menghimpunkan makanan dan produk menarik dari seluruh negeri. Semuanya dalam lintas langsung negeri-negeri seketika nanti. Pusat pemberian vaksin PPV berskala besar bakal diwujudkan di setiap negeri menyasarkan pemberian vaksin kepada 8,000 orang sehari. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Hari Jamaluddin berkata, cadangan itu bagi menampung jumlah penerima vaksin untuk fasa ketiga melibatkan jumlah lebih ramai. Semua state kita menawarkan, saya sedang merangka dia punya strategi dan juga menyediakan peruntukan sebab arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita selesai pada tahun ini juga. Tak nak pergi sampai tahun depan. So ini akan memerlukan PPV yang agak skala besar. Tambahnya, beliau akan berbincang dengan Menteri Besar Perak Datuk Sarani Mohamad untuk menyediakan PPV lebih besar di Ipoh. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di PPV COVID-19 daerah Kinta di Stadium Indra Mulia Ipoh. Ketika ini, PPV tersebut hanya mampu memberi vaksin kepada 1,400 orang sehari. Malaysia tidak layak menerima vaksin secara percuma dari mana-mana negara termasuk India. Jelas Khairi Jamaluddin, Malaysia dikategorikan sebagai negara berpendapatan sederhana tinggi dan perlu membeli kesemua vaksinnya sendiri. No, we don't qualify because Malaysia doesn't qualify as lower income countries. A lot of countries get free vaccines from China, from India, from Russia because they are considered as low income country. Tapi even dalam COVAX, for instance, we don't get any assistance. Sebab kita dikategoriskan as upper middle income country. Discount pun tak dapat, percuma pun tak dapat, kena beli sendiri. We are full paying country in COVAX. We don't get anything free. Beliau mengulas persoalan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan sama ada Malaysia ditawarkan vaksin percuma oleh negara India. SPRM menahan 44 individu termasuk anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dipercayai terbabit sindiket melindungi pemandu lori yang membawa muatan berlebihan. Mereka yang ditahan semalam ialah 32 pegawai JPJ dan masing-masing seorang anggota dan bekas anggota trafik polis serta selebihnya orang awam. Di Kedah, 8 penguatkuasa JPJ antara 10 individu yang dicekup. Kesemua suspek berumur antara 29 hingga 63 tahun termasuk seorang wanita.
Pengarah SPRM Kedah Dato' Syahrul Nizam Abdul Manap dalam kenyataannya memaklumkan semua suspek ditahan sekitar Alusta dan Kulim semalam. Selain 8 penguatkuasa berkenaan, 2 yang ditahan adalah seorang pesara serta seorang orang awam. Mereka disyaki menerima dan memberi suapan daripada pengusaha dan pekerja syarikat pengangkutan sebagai balasan supaya tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas lori milik syarikat yang telah melakukan kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, berkaitan kes sama, Mahkamah Magistrate Ipoh membenarkan permohonan reman 6 hari ke atas 5 individu termasuk 3 penguatkuasa JPJ. Penguatkuasa tersebut masing-masing dari Perak, Pahang dan Pulau Pinang serta 2 proksi berusia antara 31 hingga 46 tahun. Magistrate Nur Melati Diana Abdul Wahab mengeluarkan perintah reman tersebut. Di Mahkamah Magistrate Georgetown pula, 3 kaki tangan JPJ Pulau Pinang direman 4 hari hingga 19 Mac. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Muhammad Azam Mat Yusof. 3 anggota terbabit antara 9 penguatkuasa JPJ negeri itu yang ditahan semalam. Mereka dipercayai melindungi pemandu lori yang melakukan kesalahan jalan raya, khususnya membawa lebih muatan sekitar Pulau Pinang dengan bayaran bulanan antara RM150 hingga RM3,000 selain membocorkan maklumat operasi. Kegiatan dipercayai dilakukan sejak 2019 hingga 2020. Baik, untuk perkembangan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama-sama Pegawai Meteorologi Nafizi Madpiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di sekitar kawasan barat Semenanjung, juga di sekitar timur Sabah dan juga di bahagian tengah negeri Sarawak. Dan keadaan ribut petir juga kini sedang berlaku di sekitar negeri-negeri di sepanjang barat Semenanjung, daripada negeri Kedah sehinggalah ke negeri Johor. Ribut petir di beberapa tempat ini dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Namun keadaan ribut petir yang berlaku di sekitar negeri Perak ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah pula, keadaan ribut petir dilihat berlaku di sekitar bahagian Sandakan dan juga Kudat. Dan bagi negeri Sarawak, ribut petir dilihat lebih tertumpu di sekitar bahagian Bintulu, Mukah dan juga Kapit. Keadaan cuaca yang lembap bagi kawasan-kawasan berkenaan juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam. Kita lihat pula keadaan angin di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak daripada arah timur laut dan dengan kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari Bumi Kenyalang membawa perkhabaran terkini proses ujian calitan COVID-19 yang melibatkan kerjasama Jabatan Kesihatan dan hospital swasta. Perinciannya bersama Fazrul Hisham Afandi. Baik, silakan.
Terima kasih Muhammad Shah. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerjasama baik antara kerajaan dan sektor swasta amat penting untuk mengatasi pandemik COVID-19. Ini dibuktikan di Sibu apabila pihak Jabatan Kesihatan bekerjasama dengan hospital swasta dalam membuat pemprosesan ujian calitan sekaligus mempercepat pengeluaran keputusan ujian. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai, antara kerjasama lain yang telah dilihat di Sibu termasuk proses pengesanan kes aktif di kawasan Jalan Tionghoa yang dibantu oleh Pusat Perubatan Rejang. Jelasnya pusat kesihatan itu telah menjalankan lebih 2,000 ujian calitan penduduk di kawasan Tionghoa di mana pengesanan kes aktif di lokasi tersebut telah tamat Ahad lalu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal Polymerase Chain Reaction PCR Pusat Perubatan Rejang hari ini yang juga boleh menggunakan kaedah pandu lalu. Sebenarnya saya berterima kasih dengan Rejang Medical Center dan juga Borneo Medical Center sebab pada hari pertama lagi apabila kita mengalami masalah COVID di Sibu, mereka telah sanggup untuk menerima sampel daripada KKM mula 500 dan sekarang mereka membantu kita untuk menjalankan ACD di Jalan Tionghoa, di zon Tionghoa. Dalam pada itu, Senator Robert Lau pula mendedahkan pembukaan makmal PCR itu akan mempercepatkan sebarang keputusan ujian calitan memandangkan ianya mampu mendapatkan keputusan ujian dalam tempoh hanya 2 jam. The government who cannot do this kind of thing. You get the government machinery, bureaucracy to set up something like this worth more than 500,000. It will take a long time. It take a lot just to procure equipment and then to build everything. That's why we have to work with the private sector. But I think it's important as a medical facility and one of the healthcare provider in Sibu. I think it's our responsibility to do it. Disregarding the whether we're going to make money or not, I think that is the secondary issue. So hopefully, we can build this out and we can help the people in Sibu and the surrounding area. Setakat ini, lebih 88,000 ujian calitan COVID-19 telah dilaksanakan di Sibu semenjak Januari tahun ini. Daerah Sibu kini masih antara daerah tertinggi mencatatkan kes positif COVID-19 semenjak tercetusnya kluster Pasai sejak 9 Januari lepas. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan meminta agar pihak berkuasa tempatan PBT menyediakan kemudahan yang mesra pengunjung terutama untuk golongan orang kelainan upaya OKU. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata perkara tersebut perlu diteliti agar setiap golongan individu dapat melawat ke bangunan bersejarah yang merupakan sebahagian tarikan pelancong ke negeri ini. Dalam kita meningkat kehidupan kita, apa-apa bangunan yang kita bina, kita tidak lupa dengan mereka yang cacat, supaya mengambil kira orang-orang OKU, supaya pelancong-pelancong terutama sekali pelancong-pelancong daripada luar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Kuching All Bazaar di Leboh Kapenter Kuching. Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapan perasmiannya juga mahu agar struktur bangunan-bangunan lama yang berdekatan tebingan Kuching atau Kuching Waterfront terus dipelihara dan dikekalkan kerana ia merupakan pusat perdagangan pertama dan tertua di Sarawak. Tambahnya lagi, keunikan perniagaan-perniagaan yang terdapat di kawasan tersebut yang menjual pelbagai kraf tangan, makanan tradisional dan pertukangan juga merupakan antara tempat persinggahan yang wajib dikunjungi oleh orang ramai ketika ke Bandaraya Kuching. Terdahulu, Presiden The Kuching All Market Community Association, Kapitan Lim Chuan Chan, dalam ucapannya juga memberitahu bahawa sebuah kumpulan penyelidik ditubuhkan untuk mencatat sejarah kawasan tersebut dan mengambil masa selama 5 bulan sekaligus berjaya menghasilkan sebuah buku bertajuk Kuching All Bazaar, peta pelancongan dan laman web sebagai usaha untuk mempromosikan kawasan bazar lama yang mencecah 100 tahun ini sebagai lokasi pilihan pelancong.
Kerja penambahbaikan telah dan giat dilakukan pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bagi meningkatkan tahap kebersihan dan kecantikan tebingan Kuching atau Kuching Waterfront. DBKU yang telah mengambil alih pengurusan Kuching Waterfront sejak 1 Januari 2020 mendedahkan kerja penambahbaikan tersebut antaranya ialah perkhidmatan pembersihan di sepanjang Kuching Waterfront yang meliputi kerja-kerja menggilap dan mengecat kayu railing, water jetting untuk pontun dan laluan pejalan kaki. Kerja-kerja lain yang turut dilakukan adalah menaik taraf tempat letak kereta bersebelahan Pejabat Pengurusan Kuching Waterfront, mengecat semula petak tempat letak kereta dan pembersihan di sepanjang Sungai Bintangor. Menerusi kenyataan media, DBKU memaklumkan selain itu, kerja-kerja pemotongan rumput dan penyelenggaraan softscape dalam kawasan Kuching Waterfront turut dilakukan. Kerja-kerja pemasangan, penyelenggaraan dan membaik pulih lampu LED string dan termination box turut dijalankan di sekitar Kuching Waterfront. Manakala bagi kios dan push cart pula, pihak DBKU telah menukar dan memasang kabel baru incoming, pendawaian dalaman dan kotak submeter. Kerja-kerja menaik taraf laluan berbumbung di Kuching Waterfront kini giat dilakukan. Seterusnya disambung dengan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di Godown Amphitheatre. Pelbagai cadangan baharu yang lain juga akan dilaksanakan, antaranya ialah covered walkway structure for night market and pedestrian dan pembinaan Taman Hijau Petronas yang dijangka siap pada awal tahun 2022. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fazril. 430 ketua isi rumah di Kampung Ling Kudu, Keningau yang dikenakan PKPD bermula semalam akan dibantu menerusi program bakul makanan. Laporan lanjut kita bersama Muhammad Syahrizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Syah Musa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejumlah 430 ketua isi rumah KIR di Kampung Ling Kudau, Keningau dikenal pasti akan mendapat bantuan bakul makanan dalam masa terdekat. Kampung berkenaan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD sejak semalam hingga 28 Mac berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19. Pegawai Daerah Keningau merangkap Pengerusi Kawalan Operasi Bencana Daerah PKOB Keningau, Hassan Mahali mengingatkan penduduk setempat agar sentiasa memberi kerjasama kepada pihak berkuasa sepanjang tempoh PKPD bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Nasihat saya kepada yang tinggal di situ supaya mematuhilah arahan-arahan daripada setiap agensi kerjaan yang bertugas di situlah. Dan begitu juga agar dapat memberi kerjasama yang baik kepada pihak KKM lah dari segi nyaringan, saringan kepada mereka-mereka yang terlibat lah. Hassan ditemui RTM di pejabatnya di Keningau. Beliau juga berharap penduduk setempat agar tidak menyebarkan maklumat palsu, sebaliknya sentiasa merujuk pihak berkuasa untuk mendapatkan kesahihan sesuatu perkara. Pada 14 Mac lalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun memaklumkan sebanyak 19 kes positif telah dikesan di kampung berkenaan melalui 102 ujian saringan yang dijalankan KKM. Dua pejabat awam yang merupakan pasangan suami isteri mengaku tidak bersalah atas 8 pertuduhan rasuah berjumlah lebih RM100,000. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Sesyen Khas Rasuah Kota Kinabalu. Tertuduh pertama, si isteri berdepan 6 pertuduhan manakala suaminya 2 tuduhan yang dilakukan antara 2014 hingga 2015 bertempat di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu. Mereka didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dengan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Kedua-dua tertuduh dibenarkan ikat jamin RM15,000 dan RM10,000 dan diarah melaporkan diri 2 kali sebulan di Pejabat SPRM Sabah. Pendakwaan dijalankan pegawai pendakwa SPRM Rekraj Singh manakala tertuduh diwakili 2 peguam. Hakim menetapkan sebutan semula kes pada 28 April depan.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah melaksana penambahbaikan pembayaran elaun Badan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPPK di negeri ini. Menurut Menterinya Datuk Jahid Jahim, kementerian telah merangka takwim menetapkan elaun berkenaan dibayar pada tarikh sama pembayaran gaji kakitaan kerajaan dan ketua kampung. Ini adalah satu penambahbaikan karena beberapa waktu dulu ini menjadi satu komplain pengurus-pengurus JPKK di mana mereka mempunyai tunggakan-tunggakan elaun yang berbulan-bulan. Datuk Jahid ditemui media selepas menyampaikan watikah pelantikan kepada 94 pengerusi JPKK bagi kawasan Dun Kiulu di Dewan Masyarakat Kiulu. Setakat ini lebih 49% watikah pelantikan telah disampaikan kepada pengerusi JPKK di seluruh Sabah. Kementerian berkenaan juga bercadang memberi kursus kepimpinan bagi memastikan 2,853 badan JPKK di negeri ini berupaya menjalankan tanggungjawab dengan prihatin, adil, jujur, setia dan mesra rakyat. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Pastikan mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Muhammad Syah Musa di Angkasa Puri. Syah, silakan. Terima kasih, Syahrizam. 2 universiti bergabung hasilkan buku kepimpinan juga tarikan baharu di Negeri Sembilan Pasar Malam Kabin. Azrina Kamarudin langsung dari Negeri Sembilan punyai perinciannya. Silakan Azrina. ABC 19 atau Ejen Basmi COVID-19 merupakan suatu inisiatif kerajaan dalam mengurangkan serta memutuskan rantaian COVID-19 di samping memberi impak positif kepada komuniti setempat. ABC 19 membabitkan 3 peringkat dengan penglibatan 7 entiti komuniti, antaranya Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, Angkatan Pertahanan Awam, APM, Jawatankuasa dalam Komuniti dan Badan Bukan Kerajaan, NGO. Pemekasaan pasukan rela dan APM dimulakan secara rasmi pada 5 Februari lalu yang bukan sahaja memberi penerangan, malah membantu pihak berkuasa menguatkuasakan peruntukan sedia ada. Menurut pengarah APM Negeri Sembilan, Lieutenant Kolonel Muhammad Syukri Makno, program sukarela itu melaksanakan aktiviti berbentuk pemantauan komuniti serta ibahan maklumat kesihatan awam kepada penduduk setempat. Ejen basmi COVID-19 ini akan digerakkan di peringkat komuniti bagi memberi khidmat nasihat dan juga teguran kepada komuniti setempat di beberapa kawasan-kawasan yang terpilih untuk memastikan setiap komuniti yang ada di lokaliti itu sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tambahnya, menerusi pelaksanaan ABC 19, pemimpin dan anggota masyarakat dapat turut serta dalam program pendidikan dan penguatkuasaan SOP serta pematuhan pencegahan COVID-19. Universiti Sains Islam Malaysia USIM bersama-sama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM melancarkan secara dalam talian buku kepimpinan komuniti terbitan USIM di bawah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Ia sebagai usaha menyebar luas maklumat buku tersebut yang mempunyai elemen dakwah dan pertahanan untuk kegunaan komuniti setempat. Menurut Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Riza Wahidin, inisiatif tersebut merupakan sesuatu yang positif bagi kedua-dua universiti dalam memaknakan erti kepimpinan menerusi pelbagai tema dan aspek. Diharapkan dengan penghasilan buku ini yang merupakan himpunan artikel daripada kertas kerja terpilih dari kedua-dua UA, USIM dan UPNM dapat membantu melahirkan lebih ramai pemimpin yang mampu menjadi qudwah hasanah buat umat manusia dalam era kemodernan ini. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran buku kepimpinan komuniti di USIM Nilai. Buku tersebut menghimpunkan 10 artikel yang membincangkan isu dan cabaran meliputi pelbagai aspek dalam kepimpinan, berangkumi sejarah kepimpinan bagi membentuk perhubungan serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Buku kepimpinan komuniti ini merupakan hasil penulisan kedua selepas penerbitan buku kepimpinan era moden yang diterbitkan pada 2019.
Gamebox @nilai bakal dibuka kepada orang ramai pada Ogos tahun ini. Ia dijangka beroperasi pada Jun 2020, namun dengan penularan wabak pandemik COVID-19 menyebabkan proses pembinaan projek tersebut tertangguh berikutan pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan GD Holding, Dennis Wee, Gamebox @nilai merupakan konsep sebuah pasar malam yang bakal menghimpunkan pelbagai produk termasuk makanan dan kraftangan dari seluruh negara. Asalnya kita sepatutnya buat Gamebox patut beroperasi pada bulan Ogos tahun lepas. So untuk kali ini kita plan dia akan beroperasi pada bulan Ogos tahun ini. Setakat ini progres dekat site dah hampir 60 hingga 70% siap. Okay, so boleh dikatakan kita sudah bersedia. Okay, so kita harap COVID akan dapat settle. Lepas tu kita akan buat launching dalam masa yang terdekat. Berikutan projek tersebut ditangguh buat seketika, pihaknya menggunakan platform media sosial bagi mempromosi projek tersebut yang bakal dilancarkan pada Ogos depan. Gamebox @nilai dibina di atas tanah seluas 15 ekar dan akan menempatkan sebanyak 850 buah gerai yang menjual pelbagai produk termasuk makanan dari setiap negeri. Pasar malam berkonsepkan kabin itu juga dijangka akan menjadi sebuah pasar malam yang terbesar dan daya tarikan pelancongan baharu di negara ini. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Hazrina. Pemandu jengkaut suspek kes tembak isteri didakwa di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session Kota Tinggi Johor atas 5 pertuduhan termasuk membunuh isterinya pada awal bulan ini. Tertuduh Muhammad Hanafi Patahur Rahim mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Ashidah Baharom. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan bagi kesalahan membunuh yang dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan membawa hukuman mati mandatori. Hanafi, 43 tahun, didakwa membunuh isterinya Nur Haslida alias 38 tahun di sebuah rumah di Taman Seri Saujana pada 3.30 pagi 1 Mac lalu. Mahkamah menetapkan 18 April ini untuk sebutan semula kes tersebut. Sementara itu, di Mahkamah Session, Hakim Zahilah Muhammad Yusof mengenakan hukuman 6 tahun penjara secara serentak kepada Hanafi selepas dia mengaku bersalah atas 4 pertuduhan memiliki 2 laras napang dan puluhan butir peluru tanpa lesen sah. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 4 Akta Senjata 1960 /206 boleh dihukum mengikut Seksyen 8 Akta sama. Di Mahkamah Session Butterworth, seorang penganggur mengaku bersalah atas pertuduhan mendera bayi lelaki 7 bulan. Pengakuan dibuat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Mengikut kertas pertuduhan, Muhammad Fakri Abdul Muttalib berusia 25 tahun sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap bayi itu telah menganiaya mangsa hingga menyebabkan kecederaan lebam pada dahi, bawah mata dan perut. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Pangsa Puri Luminari pada malam 6 Mac lalu. Dia bagaimanapun dibenar ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. 16 April depan sebagai tarikh menjatuhi hukuman sementara menunggu laporan perubatan mangsa. Perbicaraan bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng berhubung peranannya dalam kes seleweng dana 1MDB dijangka bermula Jun ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan pihak pendakwaan bahawa Ng masih menunggu kes perbicaraan atas 4 tuduhan pengubahan wang haram di Amerika Syarikat dimulakan. Timbalan Pendakwa Raya Norina Bahadun memberitahu mahkamah bahawa Ng dijangka kembali ke Malaysia pada 1 Jun ini. Manakala Peguam Ng Datuk Tan Hock Chuan pula memberitahu perbicaraan di Amerika Syarikat mungkin bermula pada Jun atau Julai kerana mahkamah di New York baru dibuka semula susulan pandemik COVID-19. Hakim Datuk Jamil Hussein kemudian menetapkan 15 Jun ini untuk pengurusan semula kes. Ng didakwa memberi rasuah kepada pegawai kerajaan di Malaysia dan Abu Dhabi melalui tawaran bon dikeluarkan Goldman Sachs.
Bekas pegawai bank itu berdepan 4 tuduhan bersubhat dengan Goldman Sachs dalam penjualan wang kertas dan bon milik anak syarikat YMDB dengan menghilangkan maklumat penting dan menerbitkan pernyataan tidak benar. Laporan itu menutup berita wilayah hari ini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Dapatkan maklumat vaksin dari sumber sahih. Lindungi diri, lindung semua. Saya Muhammad Syah Musa. Salam hormat dan salam sejahtera.